Okey tu Ustaz. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Asmah Muhammad. Tolong respon saya, audio video okey ke? Kalau audio video tak okey, kita ada technician hari ni. Ahadiah Agoy, Nur Alis. Wah, menderu-deru ni. Nur Hayati Uthman, Nurli Ismail. Suara kuat tak? Lukman Hakim, Laili. Dah tag dah adik dia Nur Jannah. Apa khabar nak anda Lukman Hakim? Rusyadah Abu Bakar ke Rushadah. Zulkifli Ella. Wih, suruh nyanyi lagu Sembilu lagi ni. Rin Ali, Amina Rahman, Asriani Awing, Siti Aisyah Kapah, Nurli Ismail Fauzia Hassan, Alida Nur Aida, Mimi Rizwan. Ya, bersiaran dari Kelantan kita, Mimi Rizwan. Alhamdulillah. Okey, Nur Hayati Osman kata okey. Tolong respon lagi. Safiah Abdullah, Yani Sarah Aisyah Zam, Nur Madina, Siti Ramlah Mat Lazim, Siti Sarah Haji Alias, Hairiah Haji Ismail, Ida Najwa, Amirul Zakur, Wahidah Zakaria, Hajah Safia, Mawar Ros. Tolong respon audio video. Nur Adilah Kamarul Zaman, Hanisa Syafi'i, kita di kampungmu ni. Molek-molek belaka KB. Apa khabar? Alhamdulillah. Azrina Abdul Hanif, Nurma Hashim, Al-Tamis Furqan. Okey, setakat ni suara dan gambar jelas. Saya doa semoga semua macam ni sebab technician ada ni depan saya hari ni. Juwita Muhammad Ali, Alhamdulillah. Tuwiyah Haji Misman. Allah, Kak Asna suka gitu. Suara kecil lah pula dah. AV cantik clear from Claptek. Kak Siti Azmahani. Masya Allah. Baca komen Kak Siti Azmahani terus tertinggal 2-3 nama. Masya Allah. Halijah FBK, Bonda Rahimah Omar ke ni. Moga kami istiqamah. Wah, dia peluk-peluk kita sakan malam tadi. Ke Rahimah Omar lain ni, gambar macam lain je. Betul kan? Subhanallah. Suara, Allah, orang Sarawak pula kata suara slow sikit, suara jauh. Tu macam mana boleh ada orang kata okey? Nak kena babak ni. Tu saya kata jenis handphone kot. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni tak ada gambar ustaz dengan ustazah kat sini. Ini hotel punya cawan. Ada tea lady siapkan, tahu main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, Kak Asna duduk kat Kelang diam-diam. Tak payah pergi jauh-jauh kat KB ni. Nanti kita jumpa insya-Allah. Siapa sahabat Latahzan kita yang nama tulisan Cina ni? Mailah tulis kat Ustazah. Ustazah, saya ingat hari tu dia dah bagi tahu tapi nak sebut takut salah. Siti Nurzalina, Kelang hujan hari ni. Zahrah Suhadi, Fatimah Idris, Nuriyah Yaakob, Nur Aisyah, Zaitun Saleh, Zaitun Makhir. Kadang-kadang kan saya fikir Facebook ni, bila nama Zaitun muncul bawahnya Zaitun juga, tapi Zaitun lain. Dia tangkap macam mana Contoh kalau bintinya sama, dia berderet. Macam tu. Zaila Zaila orang Terengganu ke? Masya Allah. Anissa Azmis kata pun suara jauh, tak dapat nak menolong. Muhammad Habibullah, moga-moga seorang qawam yang diredai Allah, amin. Razia Hanan, Habibah Abdullah, amin. Sihat-sihat saja di KB. Alhamdulillah. Fatimah Idris, Rohana Samsuri. Dia kalau dah 2-3 kali jumpa memang Rohana Samsuri macam tu.
Ya, orang KL cuba dengar seruan Yun Taslim 28 hari bulan 7. Jom ke surau depan rumah Ustazah. Surau Al-Ittifaq. Besok lah kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu pantas masa berlalu. Apa tu? 3 ustazah, 3 ustazah. Yes, Masya Allah. Cuba anda teka siapa di hadapan saya. Macam inilah perjuangan sahabat. Allah, Nur Madinah, saya pun minum kopi darsa and roti bakar ni Ustazah. Mana Aci? Kita tak ada roti bakar pun. Sekejap lagi baru nak turun. Saya diberi kejutan oleh sahabat tim khidmat. Kak Nazatul Naina berada bersama-sama saya. Kak Nazah boleh je kalau nak lambai-lambai kat sini. Sebab Kak Nazah memang orang tak nampak muka. Anda jangan suruh tunjuk muka. Haram. Sebab dia dah buat keputusan untuk tak tunjuk muka. Jadinya jom kita panggil dia kat depan sini. Mem Kak Nazah, mem. Kak Syafniarti. Ni Kak Nazatul Naina. Assalamualaikum. Bye-bye sikit. Ini tea lady saya pagi ni. Tapi sedap. Of course lah sedap. Benda free orang buatkan memang dah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebabkan hari tu birthday Kak Nazah. Saya terkejut lah bila dia kata nak pergi Kelantan. Lepas tu saya kata, saya sebelumnya nak cakap, tak payahlah Kak jauh-jauh tu. Tapi hati tu kata, bagus juga ni kalau pergi. Sebab suaminya kan orang bekerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, suaminya kan bekerja. So tak naklah ganggu. Tapi rupanya Kak Nazah kata, suami dia cakap kat Ustaz semalam, dah berbelas tahun rasanya tak datang Kelantan ni. Masya Allah, Kak Nazah pun memori dia bersama arwah ayahandanya dulu. Lama, padahal dah lama meninggal dunia. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebab macam Ustazah, macam walaupun tak ada kena-mengena, tak ada kesedara mara ke apa dekat Kelantan ni, ada je kan jemputan ke macam tu. Jadi, saya meraihkan sedara-sedara kita kalau misal kata dulu biasa bermusafir. Contoh kan tiba-tiba macam dah lama sangat tak datang Kelantan ni, faham sangatlah rasa tu. Tapi rasa macam nak babak juga ni. Sebab hari ni nak balik juga dah. Macam lah besok ada ceramah macam Ustazah Zai juga kan. Patut bila dah lama tak datang tu, pergilah bercinta-cinta di pantai cinta. Oops. Pantai cahaya bulan kan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Cik Rodia Syarif kata, patutlah Pak Long ngeteh dengan Ustaz Nazah pun ada. Betul-betul. Jadi kan Cik Rodia, saya mestilah tidur dengan suami saya. Kak Nazah tidur dengan suami dia. Takkanlah malam tadi nak tidur kami mentang-mentang tim khidmat, nak berdua-duaan pula kan. Jadi saya ni pagi-pagi macam nak cakap lah dekat Ustaz, boleh tak Ustaz turun dulu? Saya nak guna bilik untuk latahzan. Takkanlah saya nak ajak Kak Nazah datang bilik saya kalau Ustaz ada dalam bilik kan. Sekali macam mana kita nak cakap dengan encik suami ni, kita diam je. Ya Allah, permudahkan nak berlatahzan ni. Lepas tu duk PM dengan Kak Nazah, gegel-gegel kan gini kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah cerita pasal PM suami masing-masing, tak payah. Cuma tanya, Kak, nanti lepas subuh agak riki-riki tempat macam mana, kat mana kita nak berlatahzan. Sebab sayanglah dah ada sahabat latahzan, tiba-tiba kita tak ajak dia dengan live kan. Lepas tu Kak Nazah tengok, Ustazah ada je banyak je tempat ni. Kat surau boleh, dekat semalam tempat kita buat program tu boleh kan. Okey lah. Tapi serba salah. Lepas tu Ustaz pula tanya, ya awak tak dilatahzan ke pagi ni? Gitu. Alhamdulillah. Waktu ada, tapi itulah Kak Nazah tengah cari tempat. Sebabnya nak ajak Kak Nazah dengar sekali, tapi takkanlah nak masuk bilik ni abang ada. Lain tak okey? Kak Ayah dekat klinik, memanglah lain Kak Ayah kurang sikit. Semoga Allah permudahkan Kak Ayah Gaus dekat klinik kan. Sahabat kita dialisis 3 kali seminggu, sahabat-sahabat. Masih masih boleh follow kuliah kita. Ustaz jauh dari phone sebab tu suaranya jauh. Tak, suara saya nak dekatkan lagi. Tak percaya. Tak percaya. Lepas tu tiba-tiba Ustaz kata, abang telefon saya, abang telefon abang tadi. Abang maksud dia tu suami Kak Nazah lah. Kan abang telefon abang tadi, dia ajak abang minum kat bawah.
Lepas tu saya pun, eloklah tu bang. Cewa. Muka isteri kan. Eloklah tu bang. Semalam ngetih dengan dia. Pagi ni temankan lagi minum. Eloklah bila lagi nak together-together. Kan? Lebih baik abang turun bawah. Alhamdulillah. Kenapa yang Alhamdulillah? Jahat isteri. Jahat yang tak ditunjukkan tau. Dia kena jahat yang tak ditunjukkan. Jahat jangan tunjuk kat orang. Nanti kalau jahat tunjuk kat orang, ramai pula yang ikut. Faham tak jahat tu macam mana? Dalam hati ni kata, permudahkan ya Allah. Kalaulah dia turun kan bagus. Takkanlah kita nak cakap suami kita, abang keluarlah daripada bilik ni. Tak semenggah kan? Tiba-tiba dia cakap, abang ajak sarapan awal. Lepas tu, abang pun cakap, takkanlah nanti kita turun makan sekali dengan dia orang lah. Saya tak apalah bang, teman. Kan baik teman kan. Kak Nazah gelak. Kan nanti Kak Nazah cerita kat suami dia, rupanya ustazah jahat tapi tak lafaz dekat depan suami. Betul tak? Jangan tiru aksi ini, okey? Tak sahabat, sebenarnya kita dah belajar banyak dalam Latahzan. Termasuklah semalam. Saya suka tajuk semalam, ambillah keputusan. Tu tahu sahabat-sahabat. Kita sebenarnya dah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Kita ada Allah yang akhirnya memberi satu natijah. Kalau Allah kata ini baik dan kita sentiasa berniat baik, dia akan baik perginya. Of course di pertengahan jalan kita bertemu dengan bukit bukau, kita bertemu dengan lopak yang patut kita lalui, tapi tetap kembalikan kepada Allah. Dan hari ini sahabat-sahabat, tajuk yang saya rasa saya suka sejuta kali. Demam pengikut Latahzan ni. Tiap-tiap hari dah suka tajuk ni. Memang sukalah, nak kata macam mana lagi. Kan, kita tak boleh bohong-bohong. Memang suka tajuk ni. Bab 275. Berpendirianlah seteguh gunung Uhud. Takbir. Masya Allah. Semangat ni semangat. Sebab bila bawa jemaah umrah ke Madinah Al-Munawwarah, antara tempat yang subhanallah, hati ni kan, kalau tak jatuh ayat mata tak tahulah. Sebab tu saya namakan Jabal Uhud ni sebagai Bukit Cinta. Kenapa Bukit Cinta? Kerana disitulah cintanya Rasulullah kepada Tuhannya. Disitulah cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulnya. Masya Allah, disitulah cintanya Rasulullah kepada pak penakannya. Nuriza Ani kata bukan jahat, tapi nakai. Allah, Rahimah muda pun kata suara ustazah terdengar jauh hari ni. Tak apalah, kita tetap sangka baik. Yang jauh-jauh tu tak payah tengok muka. Letak je handphone dekat telinga. Golek-golek atas katil kan. Tapi jangan tidur pula. Amin, amin, amin. Jangan tiru aksi ini, Nahizatul Izzah. Betul? Suara jauh je ustazah. Alah, macam mana nak tolong? Panggil Jaja, suruh datang sini. Suruh dia hantar mikrofon. Saya biasa buat bukan nak elak untuk suami, tapi sian dia tak ada kawan ngetih. Apa tu? Kak Yusbarianti Yusof. Masya Allah, jangan nak minum ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, Baiti Abdullah ni kan, Cik baik tak bawa lidi kat sini. Tajuk yang hujung-hujung memang best. Tajuk yang awal-awal pun best jugalah. Ustazah, saya terlambat Jonas kan senuk lang tayang tengok YouTube. Salam sayang dari Singapura. Siapa tu terlambat join Latahzan? Sekarang pelan-pelan tengok YouTube. YouTube tak ada Latahzan, sahabat. Kita tak meng-YouTube-kan dia. Dulu ada orang nak buat, lepas tu Ustazah kata macam kelakar je nak YouTube kan Latahzan ni. Sebab Latahzan ni macam sembang santai je kan. Lepas tu Ustazah pun macam kalau di YouTube kan dia dah jadi round the world tu. Kan orang kat Morocco, orang kat ni. Macam ni ke penceramah Malaysia ni, tergelak-gelak. Minta maaf sahabat-sahabat. Tapi tak nak ada hati yang terguris. Taktik tu kena betul. Betul-betul, Masya Allah. Handphone letak kat telinga sebab suara jauh. Compatible. Dia tak compatible. Sebab apa? Dia tak serasi. Maksudnya jenis handphone. Tu sebab saya kata jenis handphone. Dia tak serasi. Sebenarnya. Sebab Apple ni kan dia baru rojak sikit. Kacau sikit. Betul.
Saya sangat percaya, kata Kak Naza, betul lah jenis handphone. Bila yang tak ada komplain tu, saya pakai handphone Samsung. Samsung saya yang dah jadi, mana? Oh ni ha. Ini kan dah masuk tahun ketiga. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu dialah yang paling lasak, yang dah jatuh berderai berkali-kali. Lepas tu Ustaz bising suruh tukar. Saya kata, saya selesa dengan handphone ni. Buktinya bila saya live dengan dia, semua orang tak ada komplain. Tapi Nurisah Nur, bukan saya cakap Ustaz jahat, saya yang jahat. Bukan jahat lah, betul-betul nakal. Takut salah faham pula. Saya ni yang nakal. Dalam hati kata, kalaulah dia turun bawah macam tu. Jangan salah faham. Apa khabar saudara? Maimun Yusof, Nur Atika, saya kat JB, suara Ustazah halus je sejauh mata memandang. Yang tak syok ni. Ni Perlis okey je, suara Perlis okey lah. Saya suka. Ruqayyah Abdul Fattah, Ustazah kena pakai mic yang kotak 4 segi tu. Saya memang dah pakai dah mic tu, tapi tak jadi juga. Kalau pakai iPad ni tak jadi. Ya, yang saya pakai ni adalah Apple digigit. Okay, sebab meja ni rendah. Bila saya pakai handphone, anda akan tengok saya daripada dagu ke bawah. Memang buruk benar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tukar handphone tak? Okey ni. Rasanya Perlis, sebab orang daripada Perlis, yang Perlis selalunya masalah line. Perlis boleh suara yang okey. ni volume okey. Volume okey dah naik. Dah semua maksimum dah. Semua dah maksimum. Technician kata semua dah maksimum. Kalau saya bercakap, anda bolehlah tak percaya sebab saya memang tak erti. Satu malam, iPad saya ni duduk dengan Kak Naza. Dia dah godek-godek. Dia memang pakar Apple kena gigit. Dia memang pakar Apple gigit separuh, lepas tu buang. Buang kat saya, gigit separuh, lepas tu buang. InsyaAllah. Allah, saya tak erti, saya erti Samsung je. Bismillah. Baling okey. Yang ni baru. Mana lagi okey Kak? Baling Nur Azhar. Nur Azhar. Yang Kak Naza pelik ni Perlis yang selalunya dia kampung Perlis kan. Pun tak okey line cantik. Sabah okey, Jabah. Kalau Baiti Abdullah kata okey je, kita terus je lah. Orang Korea bagi jelas. Orang Korea pun jelas. Okey, kita kena start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasawati Ghazali from Pulau Redang clear Maxis, alhamdulillah. Dah jadi kempen tukar kepada lain apa pula dah kita. Masya-Allah. Subhanallah. Selasawati ke yang hantar dekat saya hadiah semalam tu, sebab dia tak boleh join, dia orang Kelantan tapi dia tak boleh join, rupanya dia dekat Pulau Redang Amboi, dia berjimba-jimba kat Pulau Redang tak ajak mak guru. Masya-Allah. Terima kasih hadiahnya ya Allah. Saya datang, wallahi sahabat-sahabat, daripada hati yang paling dalam. Tak pernah mengharapkan apa-apa daripada anda. Saya suka nak berukhuwah dengan siapa saja sebab saya selalu fikir macam ni. Kekandaku sayang, Azizah Arifin. Kemarin kita bertemu tapi kita tak sempat nak selfie-selfie kan. Masya Allah. Tapi bahagia dapat duduk semeja dengan Azizah Arifin. Bila Azizah Arifin balik, Ustazah duduk semeja dengan Mak Ziana Zain. Sekian dimaklumkan. Nasib baik Ustazah tak ajak dia tarik suara dan angkat kening. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Allah sopan je Mak Ziana Zain. Alah Ustazah, macam tu kan. Nak suruh dia angkat kening sikit, cik. Sama ke tidak? Masya Allah. Gurau-gurau Azizah Arifin, Masya Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, Ustazah live daripada dalam bilik di Kota Baru, Kelantan. Semalam saya masuk ke bilik setelah Ustaz pun dah tidur, pukul 12.30 malam bersama Kak Nazatul Naina. Terima kasih sahabat-sahabat di Kota Baru yang bersusah payah, yang paling saya rasa macam ya Allah, dokong anak 4 orang, suami tak ada dekat sini, Masya Allah kan sanggup nak datang. Soalan cepuk emas Kak Nazah, suami bagi izin tak datang ni. Leza tim khidmat Ustazah Zai ni. Sebab dia kata apa, Ustazah selalu pesan macam tu kan, suami bagi izin tak? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hanya nak buat perkara yang Allah redha. Dan bila saya cakap macam ni, saya tahu sangat di kalangan kita ni diuji Allah dengan macam-macam. Ustazah cakap senang lah, izin suami. Ustazah tak tahu suami saya tu macam mana. Sahabat, siapa pun dia di sekeliling kita ini, keluarga, pasangan hidup, anak-anak yang Allah bahagi kepada kita sebagai anugerah, sebagai amanah. Allah tak pernah tersilap. Macam mana saya nak belah dada, nak cakap Allah tak pernah buat silap. Noktah. Okay? Yang banyak silap, yang banyak dosa kita. So, apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup kita bila kita rasa macam duduk dalam satu kapal yang sedang di badai gelora, bergelora kan sahabat-sahabat. Saya rasa Ustazah dalam hidup ni saya tak boleh nak senyum dah. Saya dah terlupa, seorang wanita jumpa saya kan, saya duk cerita dalam Latahzan. Saya dah terlupa dah cara nak senyum Ustazah. Saya tak pernah, Alhamdulillah, saya tak pernah dalam hidup ni dapat kegembiraan. Saya ada ayah yang asyik marah saya daripada saya kecil. Saya ingat bila saya dikahwinkan, saya boleh tersenyum di sisi suami. Suami saya panas baran. Saya salah sikit, salah letak cawan pun dimarahnya. La ilaha illallah, gembirakanlah wanita ini ketika dia pulang bertemu dengan engkau ya Allah. Yes, anda akan dapat, wahai wanita-wanita siapa saja yang rasa macam dunia ni macam penjara bagi aku, anda akan dapat. Wallahi anda akan dapat. Ustazah jangan duk rajin sangat bersumpah, tak. Saya pindahkan ayat Allah. Allah jamin kamu akan dapat kegembiraan bila mana apa saja kesusahan yang kita lalui ni sahabat-sahabat, kita tak pernah menyalahkan Allah. Tapi kita cek muhasabah, apa yang tak betul lagi ya Allah, apa yang aku nak kena buat ya Allah. Sungguh hampir tamat kitab Latahzan, lebih 20 tahun Ustazah dalam kerja dakwah. Banyak yang Ustazah belajar, bahkan Ustazah tak pernah merasakan diri Ustazah ni mengajar. Tapi dalam bertemu dengan anda, saya banyak belajar. Saya banyak belajar sahabat-sahabat. Semalam kita tamat bab ambillah keputusan. Berapa banyak kita berumur sekarang ni, 40-an, 50-an, 60-an. Sahabat-sahabat, kita rasa macam, ya Allah, aku dah buat silap selama ni. Kan apa yang aku dah putuskan dalam hidup. Kerana silapnya kita selama ini, kita tidak bermatlamat akhirat lebih awal. Sahabat-sahabat faham? Nampak maksud saya? Kita ada seorang anak, bertambah 2 orang anak. Kita hidup atas dunia dengan rezeki Allah yang pelbagai, cuma kita tidak syukuri. Kita hidup atas dunia dengan sihat, dengan segala, tapi kita, aku nak kejar pangkat tinggi, aku nak kejar harta melimpah ruah, aku nak kejar semua tu. Tak salah, tak salah. Tapi kita terlewat untuk mengejar redanya Allah dan kita bervisi akhirat. Terlewat. Kerana apa sahabat? Kerana mungkin kita tak faham lebih awal. So hari ni belum ada istilah terlambat. Belum ada istilah terlambat. Walaupun yang mendengar ni mungkin berada di atas pembaringan. Sampai doktor dah cakap, puan, sakit puan ni dah tak ada harapan untuk sembuh. Contoh kan, terus bangkit. Terus bagi tahu, aku masih bernafas. Aku nak bernafas ni dengan seiring nama Allah. Allah yang bagi aku hidup, masih ada rezeki untuk aku. Rezeki apa kau dah terbaring atas katil ni? Rezeki untuk beristighfar atas dosa-dosa aku yang silap. Rezeki untuk aku pastikan aku mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menjadi saksi pengikut setia kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekejap Nescafe ni melambai-lambai pula suruh habiskan. Yahya Ishak, Ayu sayang yang sentiasa didoakan kebaikan. Kak Dewi Zamzam yang tak pernah muncul di skrin, tiba-tiba sejak Ustazah Soho kan dia pun nak type juga. Masya Allah, Soho, subhanallah. Dah Kak Nazam kasih. Dia memang permulaan macam tu, nak start engine tu kena ada air panas. Itu je. Lepas tu dah, kalau Kak Nazam tambah lagi, dia masuk tandas pula lah sekejap ni. Air kosong tak? Dah cukup Kak. Syukran, Alhamdulillah. Baik, subhanallah. Jadi kita nak start hari ini punya tajuk. Kenapa tangan saya macam ni? Macam nak nyanyi sepohon kayu daunnya rendang pula dah. Sebab meja ni rendah. Macam semalam saya buat live daripada pejabat tanah. Macam tu lah Ustaz Zazai, Ustaz Azwan ada. Ustaz Azwan tu pemalu-malu miau. Bang, nanti kalau saya nak live, abang tolong letakkan handphone tu dekat sini-sini kita aja kan. Tu, alah abang segan lah kat depan-depan orang tu ramai perempuan pula tu. Tak apalah, suamiku segan dengan orang perempuan kan. Masya Allah. Bagus kalau tu, tak payah marah. Alhamdulillah suami aku segan dengan perempuan. Sebab tu sampai kat airport kan, dah lama tak pakai mask, asyik duduk kat tempat terbuka je. Betul saya kata, bang, airport ni tempat tertutup, kena pakai mask. Dah pula dia pergi tutup mata sebab banyak perempuan Cina-Cina seksi. Nak buat macam mana? Kan dua-dua perangai tak semenggah sikit kan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sampai sini Kak Nazar dari Kedah bawa kereta dengan suami kan. Jadi Kak, saya satu hari je nak berlatahzan dekat Kelantan ni. Saya tak bawa lah buku latahzan tebal-tebal, nak photostat pun tak sempat kan. So saya suruh Kak Nazar. Kak Nazar punya kitab, okey? Kak Nazar punya kitab. Saya cakap dengan ustaz tadi, bang, inilah tengok kitab anak murid ni. Kan macam-macam nota, macam-macam stiker, macam-macam ni. Maknanya dia belajar sungguh ni. Bukti, okey? Bukti. Kalau dia bawa kitab dia tunjuk saya, comel kerekong lagi kitab dia. Soheh lah ni. Kan? Orang suruh mengaji berkitab, beli kamai mahal RM45. Lepas tu disusun dekat rak. Kau ingat apa perhiasan? Sekian dimaklumkan. Mohon terasa. Ramai ni dah menonton. Sorry. Subhanallah. Saya nak baca, berpendirianlah seteguh gunung Uhud. Berpendirianlah seteguh gunung Uhud. Saya doakan semua lebih 1000 orang yang belum sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah dapat ziarah jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah Qubbatul Hadra. Saya doakan dapat mendengar sirah, kisah cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah cintanya Rasulullah kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sanggup mereka darahnya mengalir, Masya Allah, patah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembus pipi para sahabat dengan panah dan sebagainya untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita setakat nak tolak selimut, nak tutup aircon pagi hari pun ada di kalangan kita yang tak larat. Itulah jihad kita. Bukan angkat senjata, bukan nak suruh berdarah habis badan, tak. Kita disuruh sabar sampai mati, itulah jihad kita. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kau ingat boleh tahan-tahan sabar ni. Aku dah tak ada rasa nak bersabar lagi dah. Ya Allah Tuhan, saya berdoa, bukan saja sampai ke makam Nabi SAW, tetapi dapat mengelilingi Baitullahil Haram, dan supaya bila dapat menunaikan ibadah rukun haji, rukun Islam yang kelima, haji ataupun ibadah umrah, sahabat-sahabat punya rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan merasa diperhatikan Allah hanya ketika berada di Baitullah. Selamat kembali para hujaj yang bergelar haji, bergelar hajah, yang dah pulang ke tanah air dengan selamat. Anda pasti sekarang ni solat, ternampak-nampak Kaabah depan mata. Tapi Kaabah bukan Tuhan kita. Jabal Uhud pun tak mau disembah. Jabal Uhud tak mau disembah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Jabal Uhud pun bertuhankan Allah. Jabal Uhud ketika Rasulullah naik ke atasnya bergetar macam orang menggigil tubuh.
Macam orang menggigil tubuh sahabat-sahabat sampai Rasulullah senyum. Senyaplah duhai Uhud. Masya Allah sahabat-sahabat. Ustazah semalam kan ada orang, kenapa cik ambil gambar ni tak terang? Kalau bahasa Kedah ni, ketak lah Ustazah weh. Apa yang dia bercakap semalam? Getar. Getar. Macam dia nak cakap, menggigil lah Ustazah nak ambil gambar dengan Ustazah. Macam tu kan. Ada sahabat semalam ambil Ustazah dekat airport kan, sejuk tangan dia. Kenapa sejuk tangan? Tak sangka lah dapat jumpa dengan Ustazah. Lepas tu saya kata, ya Allah, ni manusia pendosa, ni manusia yang buat lawak gila-gila. Tak ada apa. Ada lalat berak dekat pipi ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan siapa-siapa. Tapi kita rindu nak bersama-sama dengan Rasulullah. Rindu. Alah, Kak Nazar pergi balik lah. Kita baru sebut sini dia nangis. Kita tak boleh tengok orang nangis. Masya Allah. Rindu nak bersama-sama dengan Rasulullah. Sebab Jabal Uhud yang Allah tak bagi akal, yang Allah tak bagi perasaan, Rasulullah naik atas dia pun bergetar sahabat-sahabat. Kita kalau sebut nama Rasulullah tak ada rasa apa. Kita kalau dipanggil Allahu Akbar, tak ada rasa apa. Tak ada rasa bersalah. Ya, aku tak solat lagi ni, aku nak teruskan kerja ke, aku nak tinggal dulu, aku nak solat. Kak Nazar boleh tolong buka aircon? Saya pagi tadi saya cakap dengan Ustaz, bang macam nak kiamat je. Tu bahasa. Kenapa ya macam nak kiamat? Tak pernah Ustaz tidur tutup aircon. Rupanya dia kata dia bangun pukul 3 pagi malam tadi, dia tak tahan sejuk sangat, dia tutup aircon. Sekali pagi ni dah terus terlupa nak buka. Gitu kan. Tu terasa macam panas sebab saya pakai jubah kain yang panas malam tadi, pakai sekejap kan. Masya Allah. Ketar Roslina Muhammad, ketar ni gigil orang Kelantan. Jadi ada gambar tak comel lah sebab kesian. Nanti bila dah balik rumah, nyesal aku datang jumpa Ustazah jauh-jauh ni. Tengok balik gambar tak comel. Contoh kan. Lillah sahabat-sahabat, kita bergambar-gambar ni bukan saya sampai bergurau dengan mereka. Jangan jual pula gambar saya ni. Sekadar menjadi bukti kenangan dalam hidup kita. Teknologi dah ada untuk jadi kenangan kita pernah bersama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pula bila kita bergambar tu dengan niat apa nak pamerkan ke sana sini. Kan sebab tu kalau gambar dengan Ustazah jangan nak buat mulut-mulut itik lah apa semua kan. Jangan. Gambar dah elok-elok, nak mulut-mulut itik, nak sengit-sengit, nak angkat kaki sebelah. Kenapa kalau angkat kaki sebelah tu nampak bentuk tubuh? Jangan jangan mulut dah comel-comel, mulut manusia jadi mulut itik dimoncong-moncongkan. Pasal apa? Inilah muka kita. Inilah wajah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Tak payahlah kita bila freestyle tu nak jadi dugong pula kat depan. Jubah pula jenis yang melekat kat tubuh. Orang duk zoom gambar tu ni, dugong ke manusia ni? Jangan sahabat-sahabat kan. Semalam saya live di Pejabat Tanah tu, kenapa saya delete? Kalau anda cari lagi saya delete. Bukan kerana isi kandungannya, tetapi bila saya tengok balik saya malu dengan diri saya sendiri. Kenapa? Sebab bila saya letak kamera dekat depan, meja tu rendah, so kamera tu mendongak, nampak kita punya macam daripada lutut, peha naik ke atas tu. Saya rasa walaupun kita pakai lengkap menutup aurat, minta maaf kita tengok pun kita malu. Jadi semalam yang tengok live tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga yang dipandang adalah sharingnya. Jadi saya tengok balik tu, saya kata, buruk benar macam gini ni. Kalau orang yang ulang-ulang tengok ni, sebab kita malu tengok diri kita sendiri. Apatah lagi kalau orang pandang, Ustazah saya tak kisah macam mana pun saya nak dengar. Betul. Tapi tolong ada rasa malu dengan Allah, ada rasa malu dengan hamba Allah. Sebab bila kita tengok di mana-mana bahagian tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan, memang kita kata tak patut ditontonkan. Ini bahaya sahabat-sahabat. Jadi saya minta maaf, saya delete tu sebab saya rasa macam saya tak selesa. InsyaAllah jom kita jadi orang beriman yang kalau kita terbuat dosa, bukan sengaja buat dosa, kita terbuat dosa sahabat, kita rasa resah, gelisah. Ini rasa yang paling mahal yang Allah hantar kepada orang beriman. Sebab di sana bersepah manusia yang buat dosa tapi tak rasa bersalah dengan Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Rasa kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fazilatul Laili ni ke yang kirim salam kat saya semalam? Masya Allah. Kan kenapa korang gelak? Dugong angkat kaki, betul. Diri tegak je lah, ambil gambar dia, itu muka kita. Kan kita nak tunjuk muka, pernah duduk sebelah Kak Nazar macam tu. Bukan nak tunjuk kita punya bentuk punggung ke apa, minta maaf sebut
Allahumma salli. Pesanlah ke anak-anak dara kita kalau berselfie ke apa tu, tak payah buat muka-muka itik. Mulut itik bukan muka itik bahaya dah pula kan. Subhanallah. Sahabat, mukaddimahnya dah lebih setengah jam. So kita start baca kitab ya. Sebenarnya kan sayang je nak habiskan kitab ni kan. Walaupun ya kita akan ulang, tapi rohnya tak sama macam kan kita selalu cakap dekat orang lelaki. Ada orang lelaki menonton, dia selalu cakap, abang, bagaimanapun abang dapat yang kedua, ketiga, keempat, dia takkan sama dengan yang pertama. Kita gunakan ayat ni ya. Kan kalau suami kita macam noti-noti sikit, marah-marah abang cari lain, tak apalah abang, yang pertama akan menjadi yang utama. Takkan sama dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Takkan sama. Sahabat, contoh, kalau abang dapat yang kedua, ketiga, keempat, mereka pun sama macam perempuan lain. Bebel, popek. Dan abang buat tak betul? Sebab tu, saya selalu pesan ke orang perempuan, Kak, yang Kak risau sangat suami Akak gini. Saya nak tanya, Akak lebih solehah ke dia lebih solehah? Ini pengalaman serius muslimat. Lepas tu dia cakap macam ni, Ustazah, saya pelik suami saya tu. Kenapa dia nak perempuan yang tak tutup aurat, yang menipu keluarga, yang jahat mulut sana sini? Saya tak pernah buat macam tu. Kak, bermaknanya Akak lebih solehah daripada perempuan itu. Akak tunggu je, tak payah tunggu lama-lama. Bagi masa sikit, marah-marah pun, orang yang sedang cinta ni muslimat, hatinya tu dah tertutup. Kalau ada orang lelaki dengar, cuba anda akui. Pernah ada orang lelaki tanya Ustazah, saya Ustazah buat keputusan nak kahwin ni hasil istikharah saya. Saya sujud, saya nampak dia. Saya sujud, saya nampak dia. Kenalah dengan Ustazah Zain, kau silaplah mengadu. Saya kata memang kau sujud dekat mana? Kau sujud depan tu ada tokong pun, apatah lagi kau sujud depan tu Baitullahil Haram. Kau memang akan nampak dia. Sebab kalau sudah cinta, tahi kucing rasa coklat. Engkau sekarang sedang cinta dengan yang baru tu. Yang lama tu engkau dah 10 tahun, 20 tahun, memang kau nampak buruk ni sebab engkau dah tidur sekatil, engkau dah duduk serumah. Inilah rumah tangga. Sahabat-sahabat, yang tu kau baru berangan nak duduk serumah, tangganya belum siap lagi tau. Memanglah kau takkan capai. Tengah bercinta ni, sweet mumit. Abe nak minum gape, abe. Kan? Nanti bila dah kahwin, abang buat sendiri. Kan? Tapi nanti kalau akak jadi wanita solehah, lebih solehah daripada dia, macam mana pun dia mencari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia akan kembali pada akak. Percayalah. Dia akan kembali. Saya dah tengok banyak sahabat akhirnya sakit. Saya dah cerita kan? Bila dah start ni? Saya dah cerita. Ini pengalaman sahabat-sahabat. Kita ada seorang sahabat lah Tahzan. Kalau anda bersama-sama saya, tak payah tulis saya punya kisah tu Zaza, tak payah. Tapi saya tabik spring dengan wanita ni. Wallahi, setiap kali nak cerita dengan dia pasal dia ni, saya akan menangis hati saya. Sabarnya wanita ini, ya Allah. Subhanallah sahabat, lelaki tu masuk Islam sebab nak kahwin dengan dia dulu. So dia pun niat nak membimbing. Tapi kan hidayah ni milik Allah. Bukan kita. Kita berusaha macam-macam nak pimpin suami kita. Tapi kalau suami kita tak nak, pendekkan ceritanya, suami ni kan macam-macam bisnes, kaya, ada duit. Kan? Ramailah perempuan-perempuan di luar sana cuba nak merosakkan rumah tangga mereka. Pendek ceritanya sampailah dia tinggalkan. Dia tak cerai isteri ni. Dia tinggalkan, berhuha-huha dengan perempuan itu, sahabat-sahabat. Akhir setelah 4-6 tahun gitulah, tak silap saya, kan dia rasa nak balik. Dalam setahun berapa kali je balik, anak-anak membesar, anak dah berjaya lepas SPM masuk universiti. Subhanallah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah dia. Subhanallah, pimpin seorang lelaki. Suami dia tu dia pimpin. Dia kata dia jumpa suami dia ni merempat tepi jalan. Merempat tepi jalan, harta habis, tak berumah. Lepas tu sekarang orang tahu dia ni isterinya duduk dekat sini. Dipimpin masuk dalam rumah dia. Ustazah, saya dah tuntut fasah dah Ustazah, sebab dia macam tu perangai. Dia sekarang bukan lagi suami saya. Saya nak terima macam mana lagi Ustazah? Anak saya yang sulung dah kahwin, sampai dia selama ni duduk dengan saya. Bila bapak ni balik ke rumah, anak ni angkat kaki. Dia tetap sayang mak, tapi dia tak boleh terima perangai bapak dia tinggalkan mak selama ni. Dia sewa rumah lain.
Apa yang kakak ni buat sahabat? Sebab dia bukan isteri lagi tau. Apa yang kakak ni buat? Lelaki ni dibela. Sekarang dia dudukkan dekat letak macam katil hospital tu dekat ruang tamu. So dia dekat rumah, bayangkan nak hantar air, nak apa, dia bertudung 24 jam dalam rumah. Kecuali bila dia masuk bilik. Dan dia bagi syarat dekat lelaki ini, bekas suami dia dulu, tak boleh masuk bilik saya. Sebab lelaki tu sekarang dah bedridden. Dulu masa dia boleh bertongkat, sekejap tak boleh masuk bilik saya, kita bukan suami isteri. Kak, kenapa akak bela dia dalam rumah? Kenapa akak sanggup mulia hati sampai macam tu? Dia dah dibuang keluarga dia, Ustazah. Dia dah dibuang keluarga dia. Dia dulu masuk Islam, dibuang keluarga dia. Dia ada harta masa tu. Perempuan-perempuan keliling pinggang. Dia lupa diri, Ustazah. Sekarang bila dia dah zero, tak ada apa-apa, dia balik bertemu dengan saya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang jiran-jiran semua kata gila. Orang tak tahu. Saya tak pernah buka aurat depan dia, Ustazah. Sebab saya hanya niat, biarlah rumah aku ni jadi rumah kebajikan untuk dia. Sebab sekurang-kurangnya aku pernah ada zuriat hasil daripada minta maaf sebut air maninya lelaki ini secara sah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kita kata kalau aku sepak terajang masa kau kaya dulu, kau tinggalkan aku demi perempuan-perempuan lain. Sekarang mana perempuan-perempuan tu? Tinggalkan dia. Hatta seorang daripadanya dia kahwin, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi pun tak nak ambil dia sebagai suami yang dibela ketika sakit. Dah sakit, wanita isteri pertama yang super solehah dibagi Ustazah, ambil dia. Bela dia macam seorang misi merawat pesakit yang tak dapat apa-apa upah pun. Doa saya untuk wanita seperti ini, syurgalah tempat dia, syurgalah tempat dia. Kalau kita tak mampu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut, Masya Allah, Nurwati Mat Zain, subhanallah, pesakit saya ada yang jenis macam ni, kata. Sebab tu saya kata, jangan risau sahabat, jadilah orang baik. Allah akan datangkan yang baik-baik, akan datangkan situasi yang baik-baik. Walaupun hari ini nampak takdir hidup kita belum seperti memihak kepada kita. Wanita seperti ini, saya ikhlas Ustazah. Saya fikir macam ni, kalau dia bukan bekas suami saya pun, saya sanggup ke nak tengok ada saudara-saudara se-Islam kita yang hidup merempat, kakinya berulat. Nak ke Ustazah? Saya tak sanggup. Saya kata, saya jawab dalam hati, aku kot mungkin sanggup kot dekat coket tu. Berapa banyak orang merempat, aku tak tanya khabar pun sahabat. Kita ni kadang-kadang sombong sebagai manusia, aku tak tanya khabar dia pun. Tapi wanita ini dia cakap dengan saya tak sanggup tengok ada orang merempat Ustazah. Sebab tu Allah bagi tanggungjawab seperti ni kepada dia. Dia tak bagi kepada manusia bernama Muzayyana. Saya cari pahala mungkin cara lain. Sahabat-sahabat Syari Edson, Rumaizah Rashid, cari pahala cara lain. Tapi Allah nak syurgakan saudara kita ni dengan menghantar bekas suami yang dah berkurap duduk dalam rumah. Sampai anak-anak kata, Masya Allah, mak saya ni malaikat Ustazah, bukan manusia biasa. Faham ya sahabat-sahabat? Akhirnya dicari. Dan jiran-jiran nasihatkan dalam proses lah ni, suruh setuju untuk menjadi isterinya semula. Tak Ustazah, luka di hati ni Allah je yang tahu. Tapi sekarang saya khidmat bukan kerana cinta seorang bekas isteri kepada suaminya, tetapi kerana seorang hamba Allah kepada hamba Allah yang pernah bersyahadah lisannya. Allahu Akbar. Nampak tak muslimat dirahmati Allah? Kita kata ujian kita besar. Bila saya dengar cerita-cerita macam ni, ya Allah, apalah bandingan aku dengan dia, ya Allah. Itu baru bandingkan dengan wanita-wanita hebat yang diuji Allah. Belum dibandingkan dengan kehidupan para sahabat. Subhanallah, ya sahabat-sahabat baik. Baru nak masuk, kan? Sesungguhnya, kukuh dalam pendirian, terencana dalam melangkah, tegas dalam memberikan keputusan, dan tekad yang kuat merupakan ciri khas orang mukmin. Saya ulang, kukuh dalam pendirian. Kita mesti ada pendirian, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang wanita, contoh, pagi tadi baru sembang dengan Ustaz. Seorang wanita, kan? Contoh, kita ngetih-ngetih macam semalam lah. Suami kata, macam mana Kak Nazah boleh cakap dengan sahabat-sahabat yang berdaftar, suami bagi izin tak ni? Kita tahu, kita bila dah berpasangan, untuk kita diredai Allah adalah melalui reda suami. Walaupun suami itu kita tak berapa reda dengan dia, kan dah bulat dah mata. Walaupun, contoh kan, tapi aku sedang memburu redamu ya Allah.
Aku sedang memburu redamu. Jadi wahai anak-anak, kita nak dapat redanya Allah ni hadis melalui redanya ibu dan ayah. Wahai isteri, aku nak dapat redanya Allah melalui reda suami. So apa saja yang buat suami kita reda, walaupun di dalam ni mencengkam, macam je Ustazah. Contoh. So, contoh Ustazah cakap, sembang pasal apa ya pagi tadi dengan Ustaz. Tapi Ustazah bagi contoh macam ni lah. Kan Ustazah cakap, senang je bang. Kita cakap bukan kita nak menipu, tapi ya Allah kak, minta maaf lah, saya boleh hanya sampai pukul 10 malam je. Kalau dah 11 malam tu kita nak sambung ngetih-ngetih lagi ni, suami saya tak bagilah kak balik lewat-lewat. Suami sebenarnya tak kisah, dia tengah tengok P. Ramlee ke tengah tengok bola ke kat rumah kan, dia tak kisah. Kadang-kadang kita balik, awal yang balik. Lah kan bang, kan saya dah janji nak balik pukul 10. Kan? Kita cakap tak apa je, abang bukan buat apa pun, tunggu je lah awak balik kat rumah. Sebenarnya kita dah bertegas dalam keputusan diri kita. Aku takkan balik masuk dalam rumah lebih daripada pukul 10 malam. Walau aku tengah seronok macam mana pun dengan kawan-kawan aku. Contoh. Sebab kita rasa bersalah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi suami tak ada pun kata, kalau awak balik lebih 10 malam, aku ceraikan kau. Tak ada. Kan sekali-sekala pun. Tapi, di mana kebolehan untuk kita menipu tadi tu? Jangan guna perkataan bohong sunat pula. Sebab kita nak bertegas. Kak minta maaf, saya kena balik dah. Suami saya tak berapa selesa kalau saya balik lewat sangat ni. Jadi orang perempuan boleh gunakan, suami saya tak bagilah kak, akak ajak tengok Mak Kilau ni. Contoh tiba-tiba kan. Mak Kilau pula. Suami saya tak bagilah kak joget lambat lagu-lagu Daud Kilau ni. M. Daud Kilau. Betul kan? Dah lama tak sebut. Kan orang marah pula Ustazah sebut kilau-kilau ni kan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita pun sebutlah macam tu. Suami saya tak bagi kak, saya teringin sangat. Tapi suami saya tak berapa selesa lah saya macam tu. Kadang-kadang ada kawan yang kita seronok dia datang rumah. Kenapa? Sebab bila dia datang, sembang pasal benda baik. Tapi kalau kita nak blok, kita kadang-kadang, Ustazah, macam mana kawan saya datang rumah saya jenguk 4 orang. Kita bagilah alasan. Ya aku minta maaf lah, hari ni, malam ni tak boleh, family lelaki aku nak datang. Sebenarnya tak ada pun. Kita buat alasan tu sahabat kerana ya Allah engkau tahu aku nak mengelakkan dosa dengan dia ni. Sebab bila dia ni masuk dalam rumah aku, dia akan cerita ngumpat hal orang segala. Jadi aku nak lari macam mana? Minta maaf lah hari ni tak boleh lah datang. Sebab mak abang rasa macam nak datang tak selesa lah pula kan, mak mentua aku ada kat rumah. Cari alasan. Sebab apa kita tak nak kawan tu, tak bagi aku datang rumah lah tu. Kan? Dia pun takkan selesa datang rumah kita kalau kita cakap, suami aku tu lah, laki kau kalau aku ngumpat pasal kawan kita dulu, dia jeling semacam kan. Tak jadilah kalau laki kau ada kat rumah. Okay? Kita cari di mana kebenarannya untuk mencari redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tegas, kukuh dalam pendirian. Terencana dalam melangkah. Tekad yang kuat dalam ini adalah merupakan ciri khas orang mukmin. Sebab Allah sebut dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kak Siti Aisyah, kamu Radin, kita bukan menipu macam contoh kan, kita cakap apa ya macam tadilah, hari tu mak mentua dia cakap nak datang minggu ni. Lepas tu kita fikir lain lah. Kita takut macam kalau mak mentua aku datang, aku yelah takkanlah nak layan kau pula lagi. Create tu bukan nampak benda yang macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan pula kata, kau jangan datang lah rumah aku malam ni, laki aku tak bagi. Laki kita pula kawan dengan dia. Ajak-ajak aku telefon laki kau. Aku nak datang rumah kau malam ni, bini kau kata kau tak bagi. Janganlah kantoi sampai macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Niat kita ni sebab itu, kalau dalam kita nak mengelabui mata musuh, pun dalam Islam dibolehkan untuk kita sebut macam mana. Merencanakan supaya musuh tertipu, kita terpaksa menggunakan kaedah sepertinya menipu mereka. Faham ya muslimat? Ni jangan pula anda faham, Ustazah ni duk mengajar suruh man ghasyana laisa minna. Siapa yang menipu bukan daripada golongan aku. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam situasi yang tertentu semata. Anda rujuklah di mana-mana. Tertentu semata, ya Allah kalau aku tak cakap macam ni, dosa maksiat akan berleluasa. Masya Allah. Jadi tujuan kita, sebab itu ilmu ni sangat luas.
Jadi bila kita bercakap dengan hikmah begini, tak adalah orang tu sampai nak telefon laki kita kan. Contoh, Ustazah tahu Kak Nazar gaduh dengan jiran sebelah rumah. Contoh, saya datang rumah, sahabat-sahabat, Kak Nazar, rupa-rupanya jiran sebelah rumah tu kawan saya. Saya dah lama tak jumpa. Dia kirim salam dekat akak. Lepas tu padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak kirim salam pun. Kan dia tak kirim salam pun. Tapi kenapa? Ya ke Ustazah? Ya Allah, Kak Nazar, dia jumpa saya tu, dia cakap jiran saya tu baik sangat. Akak je yang cakap dia tak baik. Dia kalau jumpa saya, duk cerita kebaikan akak. Kita boleh tipu di situ untuk orang yang hampir bercerai. Kita cantumkan semula dengan, nah Kak Nazar, jiran akak tu hari tu hadiahkan akak handphone, suruh saya bagi ke akak. Dia malu tau. Tapi janganlah handphone sangat. Sebab Kak Nazar ni memang tengah nak cari handphone. Tiba-tiba dia pergi ketuk rumah sebelah. Makasih bagi handphone ni. Hari tu lagi kena bom dengan orang tu kan. Kalau Ustazah Zai selalu macam cekodok ke kan. Cik, hari tu Acik kata jiran sana macam ni kan. Acik tahu tak? Dia yang cakap kat saya Acik suka makan cekodok. Ya ke Ustazah? Sahabat tak percaya try. Orang bila kita dipuji, hatinya berbunga-bunga. Akak ni je bila saya datang jumpa akak cerita buruk dia. Akak tahu tak? Kalau dia datang jumpa saya, dia asyik cerita baik akak. Menipu kan? Sebenarnya orang tu pun cerita buruk kawan tu juga. Kita jangan jadi batu api. Hidup ni jangan jadi batu api. Kita BFF til jannah, do, re, mi. Tiba-tiba do dengan mi ni ada konflik. Kita ni pening dah, re tengah-tengah. Do mengadu dekat re, mi mengadu dekat Re kan. So Re ni kena ada pendirian tegas. Re ni kena ada rencana yang boleh melangkah ke depan til jannah sama-sama. Jadi Do akan cerita buruk Re, Mi, pening dah aku. Mi akan cerita buruk Do. So yang ni akan kata, kau ni kan suka cakap buruk dia ni tau. Aku baru semalam je jumpa dia. Kau tahu betapa sayangnya dia dekat engkau. Ya Allah Re, aku rindulah dengan Mi. Aku pun tak tahu pasal apa dia buat macam tu kat aku. Aku tak tahu punca kat mana. Kan mungkin aku ada terlepas cakap. Dia akan lembut hati. Ya ke Re, dia cakap macam tu kat engkau? Ya, dia rindu kat engkau. Dah 4 bulan tak jumpa, tak sembang macam dulu-dulu kan. Jomlah besok kita ngeteh sama-sama. Aku ada, kau jangan risau. Aku belanja. Niat kita hanya nak cantumkan Do dengan Mi. Akhirnya Do dengan Mi ni sahabat-sahabat, malu-malu miau kan, kita belanja minum. Alam korang ni relax lah, nak gaduh-gaduh apa benda. Baik balik Do Re Mi ni. Anda adalah orang yang Quran kata mengislahkan. Orang yang dalam hati ni kata, ya Allah janganlah dia pun disembang berdua pula. I tak sangka je dekat Re puji-puji I. Kan? Faham tak? Tiba-tiba saya pergi toilet, si ni dengan ni bersembang, yang ni pergi toilet. Kau tahu tak pasal apa aku nak datang letih ni? Pasal apa? Dia kata kan. Tu dia kata, sebab Re bagi tahu engkau suka puji. Dia pun hempuk meja. Bila masa aku puji, aku keji kau balik. So memang bukan mudah nak dapat semua ni. Tapi bila kita niat nak baikkan orang, bila kita niat nak bantu selesaikan masalah orang, ya Allah, besok aku nak jumpakan mereka ni. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka, permudahkanlah urusan aku, keluarkanlah kat lisan aku benda yang Engkau redha untuk aku bercakap dengan mereka. Ya Allah, aku tak ada niat lain, aku nak satukan, nak cantumkan mereka. Betulkan niat. Jangan kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ada kepentingan-kepentingan tertentu. Allah yang akan nampakkan kepada anda perkara-perkara yang merugikan diri anda kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Faham ya? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kan semalam contoh, semalam program kami ada dihadiri oleh 2 orang non-Muslim. Tak pakai tudung. Saya rasa bahagia dia datang sekali. Subhanallah, sebab dia datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan seorang sahabat kita. Ustazah, bila saya dengar tahzan dekat tempat kerja saya, ada 2 orang staf saya ni suka dengar Ustazah. Jadi boleh tak saya nak bawa dia sekali? Lepas tu dia pun suka nak join. Lah kalau dia nak, bukan terpaksa, apa salahnya? So semalam Ustazah peluk-peluk dengan semua orang, sahabat-sahabat. Ustazah peluk dia sekali. Seorang daripada Sabah, seorang daripada Sarawak. So peluk dia sekali dengan tak pakai tudung, dengan ni. Ustazah nampak muka dia seperti kaget. You know what is kaget? Macam ketika Ustazah di Kuantan, kan, ada pula suara,
Ustazah, tak apa Ustazah, yang tu bibik saya. Tak apalah bibik akak pun, kenapa? Kalau kita peluk dengan majikan dia, kenapa kita tak nak peluk dengan bibik dia? Cuba kalau kau jadi bibik tu, kau terasa tak? Kau peluk orang lain, dia tak dipeluk. Dia pun macam segan kita peluk dia. Subhanallah sahabat. Kasih sayang dalam Islam ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang paling unggul dalam kasih sayangnya. Kasih sayang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita dah belajar dalam kitab La Tahzan, Masya Allah. Yang dekat, semalam saya cerita tentang Ahlul Badar. Bila mana Nabi SAW mengutamakan Ahlul Badar, orang-orang yang pernah ikut Nabi berperang di medan Badar, Allah muliakan mereka. So kata Rasulullah, kalau Allah muliakan mereka, siapa aku untuk tidak memuliakan Ahlul Badar? Walaupun Ahlul Badar ni dalam satu majlis, dia pemain lambat. Rasulullah boleh panggil, mai sini. Contohlah Kak Nazar depan saya, dia main lambat. Orang semua dah ramai-ramai kat depan ni. Tiba-tiba saya kata, Kak Nazar mai sini duduk depan. Agaknya orang depan-depan ni kecil hati dah. Kau dah apa hal bagi tempat kat dia, dia tu dah terlambat. Orang akan mengutuk kita, pemimpin tak guna, bagi kat orang, bagi kroni dia je. Kita kan mudah cakap macam tu kan. Kenapa? Nabi bukan bersikap macam kita. Oh ni aku boleh melobi ni, tak lama lagi nak pilihan raya ni. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak. Sebab Nabi tahu dia ni dimuliakan Allah. Aku kena datangkan dia kat depan. Tapi terkadang nampak orang yang macam mulia, banyak hartanya, ramai anak lelakinya. Ini budaya hidup di kota Mekah dulu. Nabi tak heran dengan harta mereka, dengan anak mereka yang ramai, kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi kenapa kita nak memuliakan? Sebab bayangkan dia ni belum bersyahadah. 2 orang semalam yang datang dalam majlis saya ni belum bersyahadah, tapi mereka nak bersama-sama dengan orang-orang yang dah bersyahadah. So kita nak sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia dimuliakan Allah satu hari nanti dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan melihat akhlaknya kita dalam menyantuni mereka. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya you know what is kaget? Aduh kan. Maknanya bila Ustazah sebut pelukan mesra, siapa ni? Fadilah Muhammad Yunus. Pelukan mesra tak kira siapa, pun bukan mestinya semua saat waktu ketika nak berpeluk mesra. Contoh kan, kita tepi jalan nak turunkan orang kereta kan. Cak tu tak peluk lagi. Kereta kat belakang dah horn ni, kau nak peluk-peluk apa lagi? Tengok situasi. Tengah ramai-ramai ni sahabat, kita minta maaf, kita tak payah peluk ya, sebab ramai yang tunggu kat belakang, takut suami tunggu dan sebagainya. Sebab kata Ustaz Azwan kan, semalam Ustaz Azwan siap buat pengumuman. Kalau malam ni tak ada orang bergambar dengan Ustazah, saya akan masukkan dalam buku Guinness Book of Record. Sebab dia kata takkan ada. So saya kata, saya sebelum keluar bilik saya dah cakap, abang kena faham ya. Faham dah, tak payah cakap macam tu, abang memang dah faham. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena faham ada wanita-wanita yang tak boleh stay sampai 11 malam. So awal-awal cakap, saya tengah kuliah nanti, siapa-siapa nak keluar dulu, tak payah minta izin, terus je. Jadi awal ni kita bersalam-salaman dulu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak tunjukkan melalui akhlaknya baginda Nabi SAW. Walaupun Ustazah Zai cakap macam ni, never, tak akan pernah sama dengan apa yang Rasulullah tunjuk. Tak akan sahabat, kita jauh dengan Rasulullah. Jauh dengan Rasulullah. Baiti ni nak kena tahu, kaget is not Colgate, dia kata. Kau hasam sungguh lah kan. Ni iklan free untuk Colgate ni Baiti. Aduh, Masya Allah. Kaget tak tahu. Dekat Kelantan, itu bukan bahasa Kelantan. Itu bukan bahasa Kelantan. Sekian dimaklumkan. Allahu Akbar. Kata-kata Allah dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya Allah sahabat, jadilah orang beriman. Orang beriman ni hidupnya teguh. Orang beriman tu sahabat-sahabat dirahmati Allah tak gentar walaupun dia rasa, Ustazah orang tu tak suka saya. Ustazah, bahasa mudahnya kan orang beriman ni, hada aku kisah.
Yang penting aku sedang buat apa yang Allah suka pada aku. Kalau aku buat benda yang Allah tak suka, aku kena kisah sangat dalam hidup ni. Tapi kita tak boleh sembrono dalam hidup, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanpa panduan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab terkadang di mata kita nampak baik, tapi di sisi Allah dan Rasulnya tak baik. Subhanallah. Tengok betapa perintah Allah dalam Quran. Hei wanita, jangan kau bawa mana-mana lelaki ke dalam rumahmu, ataupun mana-mana orang yang tak disukai oleh suamimu. Anda bayangkan, Ustazah, suami saya tak suka dengan kakak ipar saya. Saya sedih, Ustazah. Serba salah saya. Habis tu dah family, gather-gather, Ustazah. Takkan saya nak cakap dijemput semua kecuali kakak ipar. Kan? Faham tak sahabat-sahabat? Kakak ipar tu kakak suami lah. Takkan suami tak suka kakak. Biasa je dalam hidup ni. Tak heran sahabat-sahabat. Suami tak suka dengan kakak dia. Kita pula suka dengan kakak dia, kan? Itu biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, saya berdoa. Percayalah, Ustazah tak ada mentol-mentol yang bergerak atas kepala ni. Idea-idea macam mana aku nak satukan, ya Allah, macam mana. Sahabat, saya tak habis cerita dengan anda kemarin. Ada seorang wanita messenger dengan Ustazah. Jauh PJJ dengan suami. Tiba-tiba dihantar messenger, saya telah berzina dengan seorang lelaki, Ustazah. Saya berdosa. Apa kedudukan saya? Saya nak cakap tak dengan suami? Sebab saya takut kalau saya cakap dengan suami, suami akan ceraikan saya. Masya Allah, sahabat-sahabat, takut. Jadi kalau dia mengadu begitu pada Ustazah, sebenarnya dia masih ada rasa takut dengan dosa yang pertama kali dia buat. Insya Allah masih ada jalan pulang. Sebab kadang-kadang sunyinya dia okey, mungkin keluar dengan kawan-kawan lelaki, contoh kan sahabat. Isu utama sebab engkau tak jaga. Engkau sekarang isteri. Paling penting sebelum engkau isteri, dulu kini selamanya engkau adalah orang Islam yang sepatutnya engkau mentaati Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul tak bagi kemuliaan kamu, wahai isteri, di sisi suami. Biar siapa suami kita itu, hatta Fir'aun sekalipun. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kamu dah mengambil peluang berdua-duaan dengan lelaki, kamu kata tak buat apa, akhirnya setan punya perangai. Saya terjebak, Ustazah. Saya berzina dengan seorang lelaki. Saya takut. Kalau saya tak cakap, nanti suami saya tahu. Kalau saya bagi tahu, saya takut kena cerai. Anda yang memang buat sebab terjebak, faham ya sahabat-sahabat? Bukan sengaja. Orang yang sengaja merasa lazat zina dah jadi permainan dia. Dia tak takut suami dia tahu ke apa. Sebab dia tak takut Allah tahu ke tidak. Padahal dia bukan tak tahu, Allah Maha tahu. Suami dia memang tak tahu. Jadi Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bestnya pergi Kelantan, syurga makanan di sana. Rindulah Ustazah, teringat dulu jumpa kawan-kawan sekolah, peluk-peluk mesra. Siapa pula ni? Fadilah Muhammad, Masya Allah. Terkejut, tergamam. Oh, tak habis-habis lagi ke cerita pasal kaget tu apa? Masya Allah, sahabat. Jadi cerita-cerita macam ni saya sebut, tolong dengarlah tahzan hari-hari. Anda akan diberi panduan oleh Allah macam mana kita nak kuat dalam buat keputusan. Sebab orang beriman hidupnya tidak ada ragu-ragu. Sahabat-sahabat faham ya? Dia berbeza. Dia berbeza dengan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Bimbang dalam keragu-raguannya. Ya, aku nak pergi Kelantan ni, nanti kalau tengah jalan jumpa. Semalam Kak Nazak last update kat Ustazah. Ustazah, akak dah sampai dekat Jeli. Jeli ke Jelly sebutnya? Jeli ya? Jelly dah pula dah. Sumi, Jelly, manis. Iklan dulu-dulu kan masa sekolah. Saya ingat iklan sekolah rendah dulu. Tengok kat TV. Sumi, Jelly, manis, Jelly kan. Lepas tu Jeli. Ustaz tanya, ada jumpa, Ustaz suruh tanya. Saya tanya Kak Nazar, masa tu kami tengah minum kat airport Subang kot. Saya tanya Kak Nazar, dia jumpa gajah tak? Terkejut lah nak tanya gajah-gajah semua. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengah sedap-sedap getih sudah tanya, jumpa gajah tak? Kita takut, kalau aku lalu Jeli ni kan, kalau jumpa gajah keluar ni jenuh aku, contoh kan. Kita selalu ragu-ragu. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim ala Allah keluar rumah, sahabat. Allahu Akbar, seorang wanita yang lemah. Wanita, anda rasa heroin sangat, gaji anda lebih besar daripada suami, pangkat anda lebih tinggi daripada suami. Kita jangan tunjuk act sangat.
kalau kita menderhakai Allah. Apa yang Allah kata jangan derhaka pada aku ni, apa saja perintahnya Allah. Walaupun kita nampak macam bodoh-bodoh, tak apa sebab kita bukan bodoh. Selagi kita beriman, kata kitab Al-Tahzan, kita bukan bodoh. Sahabat, tapi betapa bodohnya seorang manusia sanggup menggadaikan agamanya hanya kerana harta, hanya kerana pangkat dan kedudukan. Faham ya? Keputusan yang mereka buat pun tidak lurus. Orang munafik, orang yang tidak ikhlas jujur dengan Allah. Ketika keputusan itu ada di belakang mereka, maka mereka pun mengingkarinya. Dan ketika mereka berjanji, maka mereka akan melanggarnya. Untuk itu, wahai hamba yang beriman, jika tampak oleh anda cahaya kebenaran dan anda merasa keyakinan anda lebih kuat terhadapnya, serta manfaatnya lebih anda unggulkan. Manfaatnya apa? Sahabat, saya nak datang ke Kelantan semata-mata nak hantar beg umrah je sebenarnya. Tapi saya rasa rugi kalau saya tak cari manfaat. Ya Allah, aku nak hantar beg jemaah umrah ni, takkanlah aku nak buang 24 jam aku ni, 1 minit amat bermakna bagi aku semata-mata untuk hantar beg umrah. Saya akan mencari 2, 3, 4 peluang pahala dalam satu masa bila kita buat kerja. InsyaAllah sahabat, Allah akan datangkan. Kan best ya Allah kalau kuliah aku hari Selasa malam tu ditonton oleh sahabat-sahabat Kelate yang free untuk dengar. Jadi bolehlah 2-in-1. Yang dapat live pun okey kan. Takkan nak jumpa semata-mata nak peluk-peluk, tukar-tukar hadiah. Tak sahabat, hadiah paling berharga. Kita ramai sahabat yang kita berukhuwah, kita mati nanti orang dengar, si Pulan sahabat Al-Tahzan ni meninggal. Anda tengok sendiri kan, sahabat Nur Aida kita didoakan oleh setiap kita. Hampir hari-hari, bahkan kita tak kenal dia siapa. Kita berukhuwah kerana Allah sahabat. Dan paling penting bila salah seorang di kalangan kita mati, kita dapat doa, orang tu tak sebut nama kita. Tapi bila doanya sebut, ya Allah, Fatihah ini aku sampaikan kepada siapa saja yang telah kembali ke rahmatullah, yang dah tak boleh berdoa untuk dirinya sendiri, tueng, Allah terus sampaikan ke lubang barzah kita. InsyaAllah barzah kita yang sedang mengazab kita ni, yang sedang panas untuk kita ni, akan jadi sejuk sekejap. Kerana kita pernah bersama-sama dengan kelompok yang sekarang sedang mendoakan kamu. Faham ya sahabat? Jadi tujuan berukhuwah ni hanya untuk manfaat akhirat. Bukan, Ustazah, saya dah attend ni, saya tak bawa gapo-gapo. Betul kamu cakap ni? Saya tak suka orang cakap macam tu. Kalau semua bawa hadiah, ingat senang Ustazah nak bawa, naik kapal terbang tau. Sila hari bulan Ustazah tinggal kat bilik. Tak, tapi jangan, Ustazah tinggal hadiah aku semalam kat bilik. Tak, saya tumpang kereta kat Nazar. Saya kan boleh balik Kulim jumpa kat Nazar. Saya tumpang kereta kat Nazar, tak adalah saya tinggal kat sini kan, sahabat-sahabat. Maknanya, jangan bila jumpa orang rasa rendah diri. Bila kita rasa besar, sebab kita membesarkan Allah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Aku tak ada niat lain. Tapi ada orang kata, dia tu jumpa sebab nak duduk kat hotel lah tu. Maklumlah orang miskin, tak pernah duduk kat hotel. Biar orang cakap apa, kita tahu nawa itu kita. Okay, kita yakin. Saya bercakap berdasarkan pengalaman sahabat. Sebab dulu, saya macam tu dengan orang. Saya macam tu, ya Allah segannya, aku anak orang miskin, aku tak mampu nak jumpa orang ni. Tapi Allah paksa saya bergaul dengan semua orang. Ternyata apa yang saya temui, saya jumpa ramai orang kaya yang turut kaya jiwanya. Dan saya tak sedikit jumpa orang miskin, tapi sangat sombong dengan Tuhannya. Wallahi, saya malu dengan Allah sahabat. Oh, patutlah hidup dia merempat, tak nak menyembah Allah. Patutlah hidup dia susah, lidah dia tak pernah membaca ayat-ayat suci Allah. Sahabat, Allah hukum dia belum dekat akhirat, dekat dunia. Subhanallah, saya jumpa semua tu. Jadi kenapa aku nak merugikan diri? Biar aku miskin kat dunia, aku tak nak miskin dekat akhirat. So aku kena kayakan diri aku ni dengan berukhuwah, niat untuk jumpa lagi dekat sana. Subhanallah sahabat. Sebab tu kita ke mana-mana, walaupun kita jumpa pertama kali, kita rasa macam dah berkali-kali jumpa. Sebab ikatan hati. Ini rahsia ukhuwah dalam Al-Tahzan. Please, sebab kita belajar benda yang sama. Okay? Baik, jadi kita nak tutup. Untuk itu, wahai hamba yang beriman, jika tampak oleh anda cahaya kebenaran dan anda merasa keyakinan anda lebih kuat terhadapnya serta manfaatnya,
lebih anda unggulkan, maka lakukanlah dengan tanpa berbolak-balik atau surut ke belakang. Tanpa berbolak-balik, tak payah rasa takut. Subhanallah. Katanya syair ini, jom kita tulis muka Facebook kita. Buanglah kata seandainya, buang. Seandainya. Oh, Ustazah nak jadi Ziana Zain kan? Buanglah seandainya. Kak, seandainya saya pergi Kelantan ni, saya tak dapat hotel, macam mana? Saya kena tidur tepi jalan, macam mana? Belum pergi lagi kamu dah kata macam tu. Kan? Tak ada seandainya-seandainya. Jangan bernanti-nanti. Kak Nazah, bila nak berubah ni? Nantilah Ustazah, tunggu akak balik haji. Padahal kita dah tahu dah benda ni baik untuk kita ubah. Macam mana? Barangkali ke Indonesiaan sikit sahabat-sahabat. Kak, mana tahu kalau kita buat macam ni, barangkali jadi macam ni. Duk taradud. Duk tak ada keputusan. Masih di awang-awangan. Sedangkan di sisi Allah yang jelas tu tetap jelas. Ni boleh, ni tak boleh. Kenapa payah sangat kau nak buat keputusan? Majulah terus bagaikan pedang di tangan seorang jagoan. Tadi kaget, sekarang jagoan. Siapa jagoan? Juara. Apa? Minum Milo anda. Masya Allah. Pelik-pelik Ustazah hari ni. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat, jadi juara kan. Juara itu adalah jagoan bahasanya. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, kita tak nak buang masa kerana berjalan atas dunia ni. Tengok-tengok kita dah 60 tahun. Takkanlah kita masih nak ulang dosa-dosa silam. Takkanlah kita masih tak nak buat keputusan dalam hidup kita. Tukar daripada matlamat dunia, daripada memikirkan segala yang ada di dunia yang kita bakal tinggalkan ini. Apa orang kata, apa orang kata, apa orang kata. Dengan apa yang Allah kata. Sahabat Nora Ismail, saya tak lupa orang Singapura. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekarang saya stop. Besok di dinding hijau putih, saya akan sambung yang lebih super Power Rangers lagi. Serius. Besok punya cerita lebih Power Rangers lagi. Masya Allah, Power Rangers aku nak dapat nama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan Ustazah nak berangkat balik ke KL tengah hari nanti. Saya sebaik landing di Airport Subang, saya akan ke Masjid As-Salam Petaling Utama. Malam ni saya ada kuliah maghrib. Saya tak tahulah saya masuk dalam rumah saya macam mana malam ni. Tapi besok yang di KL berhampiran dengan Surau Al-Ittifaq Taman Keramat Permai, jemput datang bermula jam 11 pagi. Walaupun saya besok pagi-pagi lepas subuh saya ke Putrajaya. Saya ada program di Putrajaya bersama staf KKMM, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Kan? Saya ada program dengan mereka. Jadi saya akan rushing daripada Putrajaya menyantuni sahabat-sahabat di Surau Al-Ittifaq. Mungkin sahabat Temerloh sampai, saya belum sampai lagi. Tapi tak apa, Ustazah Azila dengan Ustazah Ainul Mardiyah akan pegang mic dulu. Sebelum tengah hari saya sampai. Untuk lepas Zuhur, saya pula bagi slot di Surau Al-Ittifaq, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat, jadi bantu usaha-usaha kerja-kerja dakwah. Siapa sahaja anda istiqamah dalam kebaikan. Nak istiqamah bukan mudah sahabat, perlukan perjuangan. Perjuangan melawan hawa nafsu yang bersarang dalam diri kita ni. Segala keputusan atas kita, bukan pada atas orang lain. Insya-Allah keputusan kita, kejayaan sebenarnya yang kita sedang rebut adalah syurganya Allah. Noktah. Tak ada lain, tak ada tapi, tak ada barangkali, tak ada khawatir, tak ada segala. Okey, kita hanya nak menuju berpimpin tangan bersama-sama ke sana, saling mendoakan. Saya sayang anda semua kerana Allah. Ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.